Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Sidang jamaah Masjid Darul Ghufran, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita bertemu dalam kuliah tafsir bertema episod yang ke-12 surah An-Nasr. Seterusnya perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan 3 ayat surah An-Nasr. Yang pertama tentang nama surah dan nama-nama lain. Kaitan surah An-Nasr ini dengan Abu Lahab. Yang ketiga, asbabun nuzul. Yang keempat, kelebihan surah An-Nasr. Yang kelima, waktu turunnya surah An-Nasr menjadi perbincangan, sama ada ia surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Yang kelima, tafsir dan ulasan. Dan yang keenam adalah pembukaan kota Makkah ataupun yang dipanggil Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa surah An-Nasr ini terdiri daripada 3 ayat dan merupakan surah Madaniyah. Meskipun turunnya surah ini tidak di Madinah ataupun di Makkah, sebab pergolongan surah Makkiyah ataupun Madaniyah bukanlah berdasarkan kepada tempat turunnya, tetapi berdasarkan pada waktu bilakah surah ini diturunkan. Pertama, sama ada surah ini diturun sebelum hijrah, maka dikatakan surah ini surah Makkiyah. Apabila diturunkan selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah Munawwarah, maka surah ini dinamakan surah Madaniyah. Dan kadangkala surah Madaniyah turunnya di Makkatul Mukarramah kerana berlaku pada Hajjatul Wada' setelah hijrah Nabi SAW. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, surah ini yang bererti pertolongan Allah, An-Nasr, dinamakan surah An-Nasr yang bererti pertolongan kerana pada awal surah ini membicarakan tentang pertolongan Allah. Pada awal surah ini sudah disebut idza jaa nasrullahi wal fath. Sebagaimana bunyi awal surah ini, ia juga dinamakan surah At-Tawdi', maknanya perpisahan ataupun pamit, mengucapkan selamat tinggal, kerana terdapat isyarah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surah ini. Seterusnya, tafsir surah An-Nasr ini bukanlah tafsir baru, namun kita berusaha mensasari agar tafsir Mukhtasar Ibn Kathir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Munir dan tafsir Al-Misbah, maka agar ia menjadi ringkas untuk mudah kita fahami sama-sama. Berikutnya surah An-Nasr ini dalam tulisan bahasa Arab yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang bermaksud apabila datang
pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong, maka itu bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahawa surah An-Nasr ini adalah surah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila kita sebut surah, ia mempunyai awal dan akhir. Ini sebahagian pendapat mengatakan surah ini turun selepas surah At-Taubah. Menurut Ibn Kathir, ia diturunkan di Mina sewaktu Hajjatul Wada. Namun ada pula ulama berpendapat bahawa surah ini diturunkan sebelum Fathu Makkah. Adapun nuzul surah An-Nasr ini terkait dengan dua perkara tadi. Pertama, ia mengkhabarkan kemenangan dan masuk Islam orang-orang Arab secara berbondong-bondong. Yang kedua, ia mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan risalahnya, telah melaksanakan amanah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul, Ibnu Umar radhiyallahu an menjelaskan bahawa surah ini diturunkan pada pertengahan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ini yakni ketika mereka berada di Mina. Maka aku mengetahui bahawa hal ini merupakan al-wada ataupun al-wada, maknanya perpisahan ataupun selamat perpisahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana telah menyempurnakan agama Islam ataupun risalah Islam. Mengenai asbabun nuzul surah An-Nasr ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahawa setelah Allah menurunkan surah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu an, "Ya Fatimah." Maka Siti Fatimah pun menangis saat Rasulullah mengkhabarkan bahawa ajalnya telah dekat apabila turunnya surah An-Nasr ini. Lalu tiba-tiba Fatimah tersenyum kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, la tabki fa innaki awwalu ahli lahiqun bi." Janganlah engkau menangis anak kesayanganku, kerana sesungguhnya engkaulah adalah di kalangan keluargaku yang paling awal menyusuliku, yakni akan wafat setelah aku. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tabrani, hadis hasan. Seterusnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Umar Ibn Khattab menyertakan beliau. Pada satu ketika, Umar memanggil Abdullah bin Abbas dan menyertakan beliau dalam majlis para pahlawan ataupun para sahabat yang telah mengikuti peperangan Badar. Sebahagian pahlawan Badar ataupun mujahid Badar merasa keberatan apabila Umar Ibn Khattab memasukkan Abdullah bin Abbas di dalam majlis ilmu mereka. Lalu Umar pun menguji mereka, melontarkan soalan, "Apa pendapat kamu ataupun apa pendapat kalian mengenai firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath?" Mereka pun menjawab secara zahir, Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar, dan jika dia menolong dan memberi kemenangan. Dalam kata lain, apabila Allah memberikan pertolongan dan kemenangan, hendaklah mereka bertasbih, beristighfar dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab pun mengalihkan pandangannya kepada Ibnu Abbas seraya berkata, "Apa pendapatmu ataupun apa demikian pendapatmu wahai Ibnu Abbas?" "Tidak wahai Amirul Mukminin. Idza jaa nasrullahi wal fath
merupakan satu isyarah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada beliau, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada beliau, yakni Abdullah bin Abbas, bahawa apabila datangnya kemenangan dan pembukaan kota Mekah, itu adalah isyarat tanda ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Aku tidak mengetahui tafsir surah An-Nasr ini melainkan yang kamu katakan, ujar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini merupakan tafsir isyari, bukan hanya tafsir secara zahir, ataupun ada yang mengatakan tafsir sufi. Kerana tafsir Al-Quran mengikut ulumul Quran dinamakan ada 3, yakni tafsir bima'thur. Tafsir bima'thur ini menafsirkan Quran dengan Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan kata-kata sahabat atau pendapat sahabat. Sedangkan Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini berdasarkan kepada tafsir isyari ataupun dipanggil tafsir sufi, ataupun menafsirkan Al-Quran dengan apa yang tersirat tadi. Jadi dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. An-nasru, nasru itu dalam bahasa Arab adalah kemenangan. Dan fathu ataupun pertolongan dalam mengatasi pihak musuhnya. Nasrullah maknanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa kemenangan itu dinisbahkan kepada Allah, bukan kerana usaha mereka ataupun perancangan mereka, tetapi sebenarnya disebut Nasrullah dikaitkan bahawa kemenangan itu adalah dengan izin, kudrat, iradat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kata ini juga menunjukkan bahawa kemenangan itu bukan sembarang kemenangan. Sedangkan kata al-fathu berasal daripada kata asal fataha yang bererti membuka. Kata ini kemudian bermakna kemenangan. Dalam bahasa Arab, al-fathu maknanya kemenangan. Kerana kemenangan adalah terbukanya sebuah jalan ataupun wilayah ataupun kota Mekah sebagaimana yang dimaksudkan dalam kejadian peristiwa Fathul Makkah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan seluruh ulama sepakat bahawa al-fathu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pembebasan kota Makkah al-Mukarramah daripada musyrikin. Saat itu suku-suku Arab, bangsa-bangsa Arab menundakan untuk masuk Islam kerana menunggu pembebasan kota Mekah dan kemenangan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan dengan yakin, jika Muhammad mendapat kemenangan kembali ke Makkah al-Mukarramah dan mengalahkan kaumnya, maka kami akan ramai-ramai secara berbondong-bondong memeluk agama Islam. Seterusnya, fi zilalul Quran mendukung pendapat tafsir ini kerana dikatakan ini turun, surah ini turun sebelum Fathu Makkah tadi. Kerana ayat ini mengisyaratkan kemenangan yang akan terjadi dalam tafsir fi zilal Quran. Kerana ia merangkumkan ataupun mengkompromikan zahirun nas dengan hadis Ummu Salamah, bahawa ayat ini turun mengkhabarkan berita gembira, pembebasan kota Mekah ataupun dikatakan Fathu Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa beliau akan wafat, sehinggalah beliau memanggil anaknya Fatimah dan memberitahu kepadanya bahawa ajalnya sudah sampai. Begitulah keadaan kita lihat sejarah sirah Nabi SAW merupakan satu mukjizat yang mana dikhabarkan sebelum berlakunya Fathu Mekah. Yang kedua, surat ini juga membuktikan bahawa Islam
bukan disebarkan dengan keganasan, dengan pedang. Namun Nabi SAW membuka kota Mekah dalam keadaan aman. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, beliau bersabda, "Man dakhala baitullah fahuwa aminan, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminan." Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Allah ataupun berada di kalangan Kaabah, maka dia selamat. Begitu juga barang siapa yang masuk ke rumah Bait Abi Sufyan, maka dia juga selamat, dia tidak akan diperangi. Jadi sekaligus merupakan bukti kebenaran mukjizat Al-Quran, sebab apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu, apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran kemudian benar-benar terjadi. Maknanya Makkah benar-benar dibebaskan. Jadi sebab itu dikatakan walaupun Fathu Makkah itu berlaku pada tahun yang ke-8. Dan ada juga mengatakan bahawa surah An-Nasr ini turun pada akhir tahun yang ke-10. Setelah itu berlakunya pembebasan kota Makkah. Adapun nadah dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa pertolongan Allah dan kemenangan manusia, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak boleh menentukan hasil perjuangan mereka. Namun Allah lah yang mengisytiharkan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu satu mukjizat bahawa kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Sedangkan perkara itu belum berlaku ketika turunnya surah ini. Maka nada ataupun ayat yang mengatakan wara'aitan nas, kamu wahai Muhammad akan melihat dengan mata kepalamu, dan boleh juga dimaksudkan mengetahui. Kamu akan mengetahui wahai Muhammad dengan melihat secara langsung penduduk kota Mekah akan berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam fi dinillah. Masya Allah. Dan beliau mendapatkan berita bahawa penduduk Jaziratul Arabiyah memasuk Islam secara berbondong-bondong. Seterusnya, setelah Fathu Makkah, penduduk Makkah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam sebagaimana langsungnya di hadapan Rasulullah SAW. Orang-orang Arab di luar Makkah dan Madinah juga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam kerana mereka sedang menanti-nantikan bilakah Allah memberi kemenangan kepada Nabi SAW, menunjukkan Islam adalah agama yang benar. Selama ini mereka menunggu, wait and see. Apakah Rasulullah SAW boleh membebaskan kota Mekah? Sedangkan sekalian lama dia diusir keluar daripada tanah kelahirannya yang di dalamnya ada Baitullah. Maka setelah itu Allah memerintahkan kepada mereka, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, hendaklah kamu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu tanda syukur dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia, yakni Allah, adalah Maha penerima taubat. Jadi perkataan fi'il amr fasabbih ataupun sabbih berasal daripada perkataan sabbaha yang bererti berenang, berenang-renang seolah-olah. Itu dikatakan di dalam surah Al-Muzammil, inna laka fin nahari sabhan tawila. Maksud asalnya adalah berenang, yakni seseorang yang menjauhkan diri daripada posisinya, sehingga maknanya menjauhkan Allah dari segala kekurangannya. Maksudnya mensucikan Allah dari segala-galanya. Itu yang dikatakan tanzih ataupun
mensucikan Allah daripada apa-apa sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dikatakan jika pelaku tawab, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tawwaba, maka erti dia menerima taubat hambanya. Itulah taujih Rabbani daripada Tuhan saat datangnya pertolongan dan kemenangan daripadanya. Rasulullah dan para sahabat diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Apakah di antara rahsia yang tersembunyi? Mengapakah setelah Allah memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka diperintahkan supaya bertasbih? Tentunya menjadi satu tanda tanya. Maka sebelum datangnya kemenangan Allah dan pertolongan Allah, orang-orang yang beriman tidak boleh sombong atas kemenangan ini, tapi harus menyadari bahawa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tu disebut Nasrullah. Maka di sinilah memberi isyarat kepada kita apa sahaja yang kita lakukan, usaha-usaha, perancangan, strategic planning dan sebagainya. Apabila dapat kejayaan dan kemenangan, janganlah kita sombong diri, mendabik dada dengan tidak mengkaitkan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap amalan yang kita lakukan bermula dengan bismillah, lillah dan begitu juga ilallah, maka semuanya insya-Allah akan mendapat pertolongan Allah dan begitu juga kejayaan. Walaupun tidak mendapat kejayaan, tetapi kita tetap bersyukur, bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus muslimin muslimat mendekatkan diri kepada Allah dengan mensucinya, dengan mensucikannya, bersyukur kepadanya dan memohon ampun. Jadi sebab itu mungkin ada yang bertanya, mengapakah kita kena memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa-dosa para sahabat ridwanullahu alaihim? Maka Zilalul Quran, Said Qutb menjelaskan bahawa mereka diperintahkan supaya bertasbih dan bertahmid atas karunia Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanah untuk melaksanakan dakwah ini dan menjaga agama Allah. Beristighfar atas dasar rasa bangga dan sombong dan kadang-kadang menyelinap ke dalam jiwa saat kemenangan kita lupa daratan tadi. Maka itu kita harus beristighfar kepada Allah atas perasaan sikap boleh menjadi serta menjadi menyertai saat perjuangan yang begitu lama dan sekian lama menantikan datangnya kemenangan Allah. Begitu juga para sahabat apabila berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun. Mereka menanti-nanti bilakah datangnya pertolongan Allah, sehingga ada di kalangan sahabat yang mengeluh dan berkata kepada ya Rasulullah, mata nasrullah, bila lagi nak datang pertolongan Allah? Kami sudah begitu lama menderita bersama kamu dan berjuang bersama kamu. Maka itulah kita lihat, ala inna nasrullahi qarib. Nabi SAW menjawab kepada para sahabat, taklah kamu sabar, ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Maka di sinilah menjadi fakta yang kemudiannya dapat kita jumpai pada zaman Khulafa Ar-Rashidin dan generasi yang setelah mereka, bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan berlangsung dan terus menerus sampai Islam masuk ke daerah yang belum pernah di daerah-daerah yang belum pernah dimasuki Islam, daripada timur, barat dan begitu juga utara dan selatan. Jadi di situlah yang mana kita lihat kaum muslimin harus sentiasa bersyukur, bertasbih, bertahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa kadang-kala apabila mencapai kemenangan akan ada di dalam hati mereka merasa sombong, takabur ataupun bangga. Tetapi harusnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keadaan manusia hari ini. Apabila mereka mendapat kemenangan, kejayaan dalam apa usaha mereka, perniagaan mereka, perancangan mereka,
mereka mudah lupa daratan. Begitu juga kita lihat baru-baru ini, anak-anak masyarakat Islam kita telah mendapat keputusan PSLE yang baik. Maka apabila diwawancara oleh pihak akhbar, kadang-kala ada ibu bapa yang mendabik di dada dengan mengatakan kejayaan anak saya ini semua adalah usaha kita. Saya 2 bulan tidak bekerja, mengambil cuti, berdamping dengan anak saya terus melatihnya dan memberi galakan kepadanya, sebab itulah dia mendapat keputusan PSLE yang terbaik dan sebagainya. Itulah kadang-kala ibu bapa terlepas pandang, cepat merasakan semua usahanya dan tak ada kemena dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Allah mendidik kepada kita, apa pun kita lakukan dan kita merancang, apabila datang pertolongan Allah, yang pertama sekali hendaklah kita bertasbih subhanallah, dan begitu juga bertahmid alhamdulillah, dan beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Dan begitu juga yang pertama sekali yang harus kita lakukan selaku ibu bapa, apabila anak-anak kita mendapat kejayaan, hendaklah kita terus melakukan sujud syukur, tanda-tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dijumpai adalah pelanggaran pada umat Islam terhadap perintah Allah selama mereka berjuang. Begitu juga para sahabat, kadang-kala selama mereka berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kala ada dalam hati mereka ataupun keimanan mereka hampir berbelah bagi, ataupun mereka sesama mereka kadang-kala berselisih faham dan hampir-hampir berperang. Maka dari itu semua adalah satu sifat-sifat kelemahan mereka, dan begitu juga yang berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan kepada Allah, dan begitu juga berupa perpecahan yang terpecah, maka kekuatan mereka akan lemah. maka itu Allah perintahkan kepada mereka, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka itu hendaklah kamu bertasbih dengan memuji Allah, alhamdulillah Rabbmu, dan mohonlah ampun, wastaghfir, mohonlah ampun. Mungkin ada keterlanjuran kamu selama berjuang, selama membuat perancangan, selama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala ada sedikit was-was syaitan di dalam jiwa mereka, maka itu hendaklah dibersihkan dengan apa? Kembali kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Kita kadang-kala membuat macam-macam perancangan. Sama ada di dalam persatuan Islam ataupun masjid, dengan membuat strategic planning, tiba-tiba akhirnya segala perancangan mereka tidak berjaya, mereka merasa menyesal. Ataupun apabila perancangan mereka berjaya, tiba-tiba mereka berbangga, mereka lupa kepada Allah dan mereka menganggap semuanya ini adalah usaha kami tadi. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menurut penafsirannya, cara-cara kita hendak bersyukur kepada Allah, dikatakan jika engkau salat, maka perbanyakkanlah dengan cara memuji atas limpahan kemenangan dan penaklukan kota Makkah. Maka itu caranya mereka diperintahkan supaya bersyukur kepada Allah. Begitu juga dalam surah Al-Kawthar, inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Apabila kamu mendapat kemenangan, kejayaan, hendaklah kamu dirikan salat dan sembelihlah binatang kurban. Wastaghfir, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan yang lebih rajih oleh Imam Al-Qurtubi. Maknanya supaya para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat kembali kepada Allah. Mungkin ada di kalangan mereka yang sudah tidak sabar, ataupun mungkin di kalangan mereka yang mempunyai keraguan-keraguan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala.
Maka kesimpulannya muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka itu kita dianjurkan dalam kehidupan apa pun kita lakukan, sama ada berjaya atau tidak berjaya, sentiasa beristighfar kepada Allah. Yani subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Dan yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada bantuannya. Insya-Allah pertolongan Allah itu akan datang sama ada cepat ataupun lambat. Dan sentiasa bertaubat, istighfar dan bertaubat kepada Allah. Mungkin keimanan kita sudah mula goncang dan sebagainya, dan keyakinan kita kepada Allah mula ada keraguan. Maka itu cepat-cepatlah kita kembali beristighfar dan bertaubat kepada Allah dengan melakukan muhasabah diri. Dan ketahuilah bahawa masa depan adalah untuk Islam. Kita kena yakin bahawa Allah senantiasa akan bersama orang-orang yang beriman, yang berjuang pagi, petang, siang dan malam untuk menegakkan Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka ini, surah An-Nasr ini menjadi pelajaran kepada kita bagaimana cara-cara menyambut kemenangan dan kejayaan. Wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bertemu insya-Allah pada episod yang akan datang, tafsir bertema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.